Warahmatullahi wabarakatuh. Sini pan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung. Dan juga nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat hidup, di mana hidup ini kita rasakan hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan hidup ni kepunyaan kita, tetapi hak Allah Subhanahu wa taala yang akan apa saja Allah tajalikan pada diri kita adalah hak Allah. Cuma kita jangan menentang ataupun berbalah-balah. Kita ikut apa saja yang Allah Subhanahu wa taala yang datangnya, anzala ala abdihil kitabah walam yaj'al lahu aywaja. Maknanya kita bersyukur apa yang saja yang datang tu semua daripada Allah. Jangan masuk ke dalam kitab kita, jangan kita robah. Yang menyebabkan kita berubah tu adalah kerana kita ketiadaan merasakan bahawa ada diri kita. Bila ada diri kita, maka kita akan berbalah. Tetapi kalau kita kosong, dia aja semata-mata, maka mudahlah untuk kita menzahirkan atau memanifestasikan apa yang turun betul-betul suci daripada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bang Irfan? Jadi kita sentiasa merasakan bahawa setiap nafas kita turun naik, setiap rasa-rasa yang datang, semuanya kita syukuri, kita rasakan betul-betul daripada Allah. Jangan kita lagi nak mengatakan mana kita mengatakan nantilah, ni bukan ni, ini ya ni. Mana kita berbalah-balah dengan yang datang tu pada diri kita. Itu yang akan nanti buat penentangan, yang menyebabkan diri kita tak puas hati, ada nafsu kedirian kita. Macam mana kita nak olahkan bang? Abang? Macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita supaya sentiasa merasakan yang wujud hanya Allah. Hidup kita ni hidup siapa? Menunjukkan hidup siapa bang? Hidup siapa? Allah. Itu pun susah nak jawab. Pendengaran kita, pendengaran siapa? Ni, pendengaran yang kita mendengar ni daripada mana? Semua sekali hidup kita, pendengaran kita, nafas kita turun naik. Irfan? Percakapan abah, percakapan semua ni daripada mana percakapan? Abang? Nak dirasakan betul-betul kita tak memiliki apa-apa. Dapat tak? Olahkan cepat. Amat je Irfan, anak bah, olahkan supaya hidup kita ni betul-betul kehidupan Allah. Abang, kita punya penglihatan, percakapan, pemikiran, kehendak-kehendak, semua kita tumpukan tu semua hak Allah. Jangan ada rasa lagi itu. Maka dia tidak akan berbalah-balah nanti. Tidak akan berlawan-lawan cakap nanti. Ataupun akan ada lintasan yang dipanggil, itu lintasan hawa nafsu. Sebab kita ni
diberi Allah SWT ada hawa keinginan diri, keakuan diri. Jadi itu yang kita perlu, kita apa? Malaikat ada, dia tidak ada keakuan diri, dia ikut aja, taat. Betul? Malaikat ada nafsu tak? Ada. Tak ada kan? Kita ada tak? Kita ada bang. Jadi keakuan diri nafsu tu tadi, macam mana kita nak olahkan supaya mentaati betul-betul keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak bang? Baru hidup kita terasa tenang. Apa yang kita buat bersandarkan, berlandaskan betul-betul keesaan Allah. Ini basuh kotor bang. Nanti batuk. Faham? Kotor. Jadi semuanya bersandarkan keesaan Allah. Tak ada satu pun hak kita. Ada tak? Kalau kita dah faham ni bang. Tak ada kan? Semuanya nafas kita turun naik pun siapa yang naikkan? Turunkan? Berhenti? Semuanya Allah. Ada kita nak petikaikan lagi, kita nak kata kita ada hak. Tak mampu kita, tak berdaya, tak la haul la wala quwwata illa billahil azim. Jadi olahkan dalam kehidupan kita, ini yang paling mustahak dia. Sebab kita rasa dengan amal-amal yang kita buat ni tadi, Allah bukan kata Allah suruh kita beramal, tapi amal yang paling Allah Ta'ala sukai adalah amal yang disuruh kita mengimani dulu. Mengimani itu maknanya meyakini Allah, mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tak mengenali Allah, tak mengimani Allah, tak meyakini Allah, kalau kita amal dulu, akan jadi banyak kerosakan. Kita akan mengakui kita yang melakukan ni, melakukan ni. Padahal semua tu rahmat Allah. Semuanya hayat itu, kekuatan, kehendak, semua Allah yang punya. Tapi bila kita dah kenal Irfan, kita akan kata semua ni atas rahmat Allah. Apa yang kita buat ni atas rahmat Allah. Betul tak bang? Kita tidak akan mengakui bahawa ini hak kita. Walaupun kita dah melakukan tahajud 10 tahun, 15 tahun, kita bersedekah tiap-tiap hari, kita buat baik, kita memang orang tahu kita memang ahli beramal, buat baik, tapi kita masih lagi tak mengenali Allah, tak mengimani, maka itu nilai kita sebenarnya dilihat oleh Allah adalah dalaman kita, kepahaman kita tentang Allah. Kalau kepahaman kita dengan Allah betul, walaupun kita amal sikit tapi diterima oleh Allah. Tapi kalau amal kita banyak tapi kita tak kenal Allah, kita mengaku kita yang melakukan, jadi dia akan menjadi dalam kita ibadah mensekutukan Allah. Ya? Adab dengan manusia sama jugalah, maknanya kita meyakini bahawa Allah menyuruh kita untuk buat tadi berhubung dengan Allah baik. Dia kena baik lah. Wahablu minallah, wahablu minan nas. Dengan bumi pun pan, kalau Ipan bijak kuat-kuat, entak-entak, bumi itu sakit. Nanti satu hari kita akan masuk dalam bumi tak? Nanti kita pula kena. Kita dengan Allah kena buat baik, dengan makhluk pun kena. Kalau nak pijak bumi kena bagi salam dulu. Kalau terkuat aku minta maaf bumi. Siapa penjaga bumi? Nabi Allah Atap, kan? Puan, ada Ipan bagi salam. Lain kali nak keluar rumah nak pijak, Assalamualaikum Nabi Allah Atap, penjaga bumi. Kalau aku terkuat ke pijak, minta maaf ya. Ada tak Ipan cakap macam tu? Jadi kita berhubung dengan makhluk pun nak kena baik. Faham tak bang? Puan? Ya? Sama lah juga kena. Apa Ipan nak soal sebenarnya? Apaan? Makhluk. Makhluk Allah. Tak kira lah siapa-siapa, isteri ke, anak ke, ibu bapa ke. Kita kena berakhlak baik. Tu. Faham?
Tu. Kita syukur kita kepada Allah. Sedikit mukadimah tadi. Merangkan kepada kita tadi bagaimana perhubungannya. Bila kita dah perhubungan baik dengan Allah, maka kita akan perhubungan dengan makhluk pun akan jadi baik. Gitu, dia punya kembaran dia. Kalau kita baik pada Allah, kenal Allah, insya-Allah semua yang dinyatakan nanti ada perhubungan dia dengan Allah. Maknanya kalau kita buat dengan perhubungan Allah tak baik, maka kita seolah-olah buat tak baik kepada Allah juga. Dia punya kesan dia gitu. Tapi kalau kita makhluk aja, jadi kita akan, maknanya dengan Allah belum tentu lagi. Tapi kalau kita dengan Allah kita berbuat baik, pasti akan kita dengar arahan Allah buat baik pada ibu bapa, siapa-siapa makhluk pun kita akan berbuat baik atas kasih sayang. Jadi kita nak pijak bumi macam tadi saya cakap tadi, pun kita takut nak pijak kuat-kuat. Sebab apa? Bumi pun ada roh. Jadi Allah titipkan kat roh kat bumi tu ada roh dia ada merasa sakit juga. Jadi kita ada hubungan, kita sakitkan dia macam kita merosakkan makhluk Allah, menyakiti makhluk Allah. Jadi kesan dia di situ. Kita mengeluarkan pandangan, kita mengeluarkan suara-suara. Contoh macam sekarang ni, kita lihat penyanyi-penyanyi dengan nada melodi-melodi dia. Kita dengar, kita rasa asyik. Muzik-muzik maknanya melodi-melodi. Kita dengar tu, kita rasa macam dah terbiasa. Macam kita rasa macam tak salah. Muzik-muzik melodi-melodi yang seolah kita dengar tu, kita rasa macam tenang. Itu sebenarnya kita tersilap. Sebab melodi-melodi, muzik-muzik tu, ialah dia irama-irama, tapi irama-irama tu dah dicampur aduk kan. Bukan yang asliah dia. Kalau yang asliah dia, kita akan bergetar rindu kepada ketuhanan, keesaan Allah. Tapi ini bawakan kita kepada, bukan kepada fana, kepada Allah, tapi dibawa kepada angan-angan ataupun kepada makhluk tadi. Hayalan tu tadi. Kenangan-kenangan kita, hayalan-hayalan. Kita tak sedar. Sedangkan setan tu memasukkan dalam muzik tu tadi untuk bawa kita hayal kepada, bukan kepada Allah. Itu makna muzik itu yang salah. Maknanya kita dengar muzik yang tu tak betul. Itu kita nak kena perhatikan, dia halus. Macam kita baca Quran, dia tersentuh dalam hati kita, makna-makna dia tadi yang kita baca, itu hiduplah. Itu yang asliah. Tapi bila yang ini tadi, kita nikmat, rasa tenang dengan muzik-muzik yang melodi-melodi yang tu tadi, padahal itu dibawa oleh siolan ataupun hasutan daripada setan dan kuncu-kuncu dia untuk bawa kita bukan kepada Allah. Kalau dibawa kepada Allah SWT, mengesakan Allah, itu betul. Tapi perkataan-perkataan muzik, melodi-melodi itu membawa kita kepada, bukan kepada mengesakan Allah. Kita syok juga, kita rasa macam fana dengan muzik tu. Tapi sebenarnya fana tu bawa tu kepada selain kepada mengesakan Allah. Mana itu menunjukkan kita dah berada dalam keadaan kebatilan. Dan apa saja nada-nada yang masuk pada diri kita, macam hujan, bunyi kipas atau membunyi apa kereta ambulan ke apa. Tapi yang kita tidak olahkan muzik itu untuk membawa kepada mengesakan Allah, tetap itu yang masuk pada pendengaran kita adalah pendengaran batin. Sebab kita tidak olahkan dia kepada keesaan Allah, mentauhidkan dia balik. Susahlah macam tu nak buat. Si Haji ni pandai je. Iyalah, kalau kita nak betul-betul dengan Allah, kita betul-betul cinta kepada Allah, semua muzik, apa suara air hujan, semua dah bertukar dah, bunyi tu adalah nada, dah jadi satu nada, dah satu jadi melodi, dah jadi satu, maknanya suara yang paling best, iaitu suara Allah yang kita dengar. Walaupun dia bunyi air hujan, bunyi kipas, bunyi ambulans,
Bunyi apa saja pun, air hujan menitik, tetap yang masuk pada kita mengesakan. Macam mana tu nak ditukarkan ke situ? Jadi kita sama-sama. Sebab ini kalau siapa dapat buat, beruntung. Sebab kita bukan saja penglihatan aja, kita nak nampak Allah dahulu dengan pendengaran sekali. Lepas tu kita rasakan pula sekali, rasa dia dengan dia memuji dia. Asyik dengan dia tu. Kalau sedap durian dah cerita tadi kan, engkau lagi sedap daripada kau ciptakan kesedapan durian musangking, engkau lagi. Kan dia suruh tukar supaya kita bersedia untuk sentiasa di dunia lagi kita mengesakan Allah. Tapi kalau hidup kita dah harapkan nak balasan ini mungkin jadi kita disibukkan dengan Allah tu kat mana waktu tu. Masih lagi kita dalam kejahilan, tak kenal diri, tak kenal Allah. Masih kali kita nak balas, aku sedekah 10. Memang betul lah Al-Quran kan, 10 bayar 100, kadang-kadang bayar 1000 kan. Tapi kita bila dah sampai kenal diri, kenal Allah, kita tak nampak tu balasan tu bukan tak ada, betul. Kita nampak Allah tu lebih lagi daripada yang nak dibalas tadi. Iaitu kita boleh buat sedekah tu, siapa yang gerakkan bagi kita rasa untuk sedekah. Jadi kita dudukkan situ, engkau tu ya Allah yang gerakkan tu lebih best terasa tu. Jadi kita tak merasakan kita bagi tu untuk memulangkan balik. Sebab kita dah merasakan waktu dia bagi tu tadi, untuk kita berani untuk bagi tu tadi, itu dah cukup nikmat. Siapa yang sentuh kita tuan? Dia tu yang menyentuh kita tu yang kita rasa, ya Allah, bestnya ya Allah. Engkau tu tadi. Berani kita buat tu sebab dia yang kalau dia tak bagi sentuh tu, kita tak mampu nak buat apa pun. Itu yang kita nak rasakan makna ni, yang berapa kali yang kita ulangkan. Ahsanu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu ayyukum ahsanu. Itu dia rasa setiap detik dan saat. Semalam cakap apa? 108,600 lebih kurang. Degupan jantung kita tu naik. Sentiasa degupan nafas Ar-Rahman. Kasih pengasihnya tadi sentiasa pengasih. Macam mana kita nak kenakan hidupkan tu sentiasa rasa pengasihan dia tu. Tak ada yang lain, semua pengasih. Penuh hidup kita dengan pengasihan Allah. Maafkan. 108,000 detikkan jantung tu dengan semua nafas Ar-Rahman, pengasih penyayang dalam diri kita. Rahsia dia tadi. Jadi mengapa kita boleh lagi nampak yang lain lebih indah lagi? Tak ada lagi yang lebih indah melainkan itu. Duduk, ya Allah, tenang setenang. Malahan kita takut nak masukkan yang lain dalam 108,600 degupan tu. Kita tak nak minta, ya Allah, jangan diisi walau sesaat, walau sedetik, kata Rasulullah, oleh diriku. Aku olahkan ke tak? Tolong ya. Sebab kita tahu di situ kalau kita isi ada 2, meranalah kita. Tercelalah kita, hinalah kita. Sebab dia tak boleh ada 2. Dia esa tu. Jangan adakan di samping dia esa tu ada engkau lagi. Tak boleh. Perkataan ana tu hanya satu, dia je. Kalau kita kata ana tu ada, kita ada dia, maka itu bukan ana. Tu mana? Ana tu esa. Kita sama semuanya. Tidak yang ada wujud hanya dia. Habis engkau ni aja. Semua ni wujud dijadikan adalah menunjukkan satu wujud. Iaitu la ilaha il, tak ada sifat yang lain melainkan sifat dialah yang menjadikan sifat. Kalau tak ada daripada zat, tak akan keluar sifat. Jadi zat tu tadilah yang katakan keesaan. Dirinya tu zat, dirinya. Menyatakan sifat tu menyatakan sifat dia. Jadi bukan bermakna sifat tu adalah kita, tetapi sifat tu ada di dia. Jadi berada dalam rahsia. Rahsia terjadi. Bila rahsia sentuh kepada roh. Roh urusan Allah tersentuh kepada nyawa kita. Nyawa tersentuh kepada hati. Hati tersentuh tubuh bergerak. Jadi kalau kita nampak bergerak, tak lain sebenarnya yang menyentuh kita adalah hati. Dan hati tak lain adalah nyawa. Dan nyawa tak lain daripada roh. Roh tak daripada
sirullah, sifatullah, dan tak lain sifatullah daripada zat, tak ada yang lain. Dialah sebenarnya yang bergerak, berdiri, diam, berkata, melihat, berkehendak, berkuasa. Semuanya kita memakai pakaian kita adalah tiada. Dia yang ada. La ilah. Kita nak betul-betul faham, nak bawa lagi. Kita masih lagi maknanya jatuh bangun, tak apa. Yang pentingnya kita faham hala tuju. Target kita itu. Jadi bila target kita tak dapat, kita akan cari jalan balik untuk cari target tu balik. Ma'rifatullah kita adalah ada dia je. Jadi kita rasa kita cepat patah balik. Ya Allah, aku dah silap. Cepat-cepat. Maknanya kita peringkat permulaan ni tak apa. Kita nanti lama-lama Allah akan bagi skill-skill dia macam mana nak menjaga untuk bertambah kita menetapkan, meneguhkan diri kita untuk dibagi jalan. Tidak, nanti kita memang tak mampu kita nak tegak situ tanpa qayyumiyah, sifat qayyumiyah, sifat teguh keteguhan. Tanpa sifat al-hafiz, iaitu pemeliharaan, kita tak mampu, tak ada dah. Jadi itu kita memakai sifat tu lah, dia juga, sifat dia lah. Sifat keteguhan, daimun, berkekalan, sifat pemelihara yang boleh dia terus memuji dirinya pada dirinya. Dia mengesakan diri dia asyik dengan diri dia. Itu kalau tak ada kekuatan tu, kekuatan tu adalah dianya sendiri yang ada sifat dah berkekalan. Tu yang boleh dia. Jadi yang buat kita istiqamah tetap kekal tu sebab dia memberi kita sifat daim ataupun pemelihara, hafiz. Lepas tu qiyamu, dia teguhkan kita. Kata kita ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu. Supaya kita minta sentiasa dia teguhkan kita supaya jangan dia merasa terus menerus dialah hidup dan maha kekal, berdiri dengan sendirinya. Kita rasanya kita zikir lagi asmaul husna, kita apa ya daim, ya Allah ya daim, minta supaya terus urus kita. Tapi kalau tak ada sifat, kita faham sifat yang ada pada asmaul husna daim, kita tak dapat nak ucap, maka kita akan tak stabil dalam diri kita. Tapi bila ada tu, Allah kata aku ada asmaul husna, sebutlah nama tu supaya apa yang kau sebut tu sesuai dengan tempat yang kita. Macam contoh yang daim, tujuan kita sebut daim supaya kita minta tetap dia memuji tanpa ada rasa diri, dan terus menerus keimanan kita ditetapkan oleh alam istiqamah dengan daim yang kita berzikir tu. Tapi kalau tak ada sifat tu tadi, mana mungkin kita dapat berterusan melakukan keteguhan mengesakan Allah. Maka itu Allah jadikan asma' husna, terjalikan asma' husna dia. Itu nama-nama aku yang baik-baik, pilih mana satu yang semua je bagus, pilih mana yang sesuai. Untuk keteguhan, ya daim contoh, ya qayyu ya hayyu ya qayyum. Jadi penting untuk kita bersentiasa merasakan yang hidup di dia dan kekal berdiri dengan sendiri itu dia, bukan kita. Dia akan datang. Kita baca pula wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal, supaya kita memahami segala-galanya dialah. Awal, akhir, zahir, semua dia yang kontrol kita. Bila kita hayati awal wal akhiru wal zahir, kita dah tak ada rasa kedirian dah. Kalau dia dibagi faham kat situ, kita zikir tu kita lagi seronok. Sebab bertambah ringan, tak ada rasa diri kita. Kita tahu bukan saja diri kita 100% awal, akhir, zahir, batin, semua dia yang kontrol kita. Dia tahu sampai akhir, semua dia tahu. Jadi kita tak ada jadi kerisauan untuk memikirkan ke depan ke bila pun. Sebab kita tahu semuanya dia yang. Tapi kalau tak kita fahami wal awal wal akhir, kita akan kata nanti akhir aku macam mana ni aku. Jadi akan menjadi kita jadi berbalah-balah, kita tidak was-was dengan pengurusan Allah pada diri kita. Sebab kita kurang memahami Allah SWT tu, dia yang tahu memelihara kita dan dia tahu memelihara siapa-siapa pun. Jadi kita tak mempunyai kekuasaan apa-apa untuk memelihara diri kita. Yang boleh memelihara diri kita adalah Allah.
Tapi kau ni kau susah. Itu semua datang kehendak daripada dia. Yang kau nampak macam aku susun, sebenarnya aku nak susun tu datang kehendak dia suruh buat susunan tu. Walaupun kau nampak aku usaha, aku ikhtiar, tapi datang daripada mana kehendak untuk aku ikhtiar dan usaha tu? Maka tu kita kena faham. Kalau kita tak duduk kan betul-betul, dia kata, oh si Haji kata tak payah usaha, serah pada Allah. Ya Allah. Itu maknanya kamu orang kurang faham. Kalau kita dah faham, dah kenal diri, kenal Allah, memang 100% Allah. Bukan ada 99 poin, tak. 0.01001 pun tak ada pada kita. Kosong terus. Semua dia 100%. Kalau 500% Allah je. Daripada kita bangun tidur sampai sekarang, sampai nak tidur balik, sampai dalam mimpi, sampai bangun tidur, semuanya di bawah pengurusan Allah. Kalau kita duduk situ kan kita tenang. Tapi kita suka balah, kita tahu mengapa jadi macam ni. Kalau tak sesuai dengan diri kita, kita bantah. Ada Allah nak tengok tu. Aku bagi yang tak sesuai macam mana. Dia yakin tak daripada aku juga. Jadi kita la haula wala la ilaha illallah. Tak ada daya upaya, dia semua menyaksikan dia menyaksikan diri dia, perbuatan dia semua. Bila kita tak duduk kenal diri, kenal Allah ni, memang kita akan kata mana boleh. Allah dah bagi kita kuasa, kita boleh buat ni. Memanglah. Kau buat jahat ke buat baik, itu semua atas izinan Allah. Tapi kena ingat, kita akan dipersoal apa yang kita buat. Itu asal normal lah. Bila kita buat sesuatu, kita pegang dia, maka kita tak dipersoal. Kita tak bersoalkan, kita dah bereskan kat dunia lagi. Kita tahu ini adalah pentajali yang dia. Jadi malaikat tu tulis juga jadi cahaya. Kitab dibagi pada kita juga daripada masyarakat. Tetapi dengan cahaya. Sebab kita dah lenyapkan tu semua Engkau, ya Allah. Kita dah meyakini bahawa apa saja perbuatan kita, pergerakan kita, percakapan, semua Engkau, ya Allah. Aku tak nak dia aku. La ilah. Bereskan di dunia lagi. Maknanya kita tak payah nanti didakwa di dalam kitab. Ataupun kitab kita nanti dibagi juga tak bertulis dengan cahaya. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW minta supaya kita tanpa dihisap, dapat masuk rahmat Allah tanpa dihisap. Dihisap ni berat. Kadang-kadang baju selai 3 hari dihisap. Daripada mana kau, sumber mana dapat duit ini. Kadang-kadang 3 hari kita nampak macam lah baju, takkanlah nak soal sampai 3 hari. Kadang-kadang jadi boleh 3 hari. 3 hari di alam barzah sama dengan berapa lama kita kat dunia. Berpuluh tahun. Tak? Itu baru kes baju je. Belum yang lain-lain lagi. Tapi kalau kita setiap dalam kehidupan kita clearkan, Engkau semua, ya Allah, yang uruskan. Kan? Jadi malaikat tulis juga, dia tak dapat tulis apa. Dia hanya tulis dengan cahaya. Sebab kat dunia dia percaya aja. Apa dia buat semua percaya. Maknanya kesucian. Ini cara yang Rasulullah nak kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Jadi olahkanlah dalam kehidupan kita ni penuh dengan orang kata liku-liku, orang kata susah senang. Dia berjalan gitu, susah senang. Kalau kita tak faham betul-betul, kita akan terbujuk dengan susah senang. Miskin kaya. Dua tu kan? Ingat lupa. Tapi bila kita betul-betul faham, kita nak duduk dengan dia je. Dia yang bagi kita tak akan lupa pada. Kita duduk tak ada kedirian kita, dia aja. Maka kita tak akan duduk antara kedua tu tadi. Kita duduk betul-betul kepada yang menciptakan antara kedua tu tadi, lawan tadi. Baik, buruk, senang, susah. Apa lagi? Lawan antara kedua dalam hidup kita memang gitu. Apa yang kita suka, kadang tak suka. Kadang-kadang kita dapat apa yang kita suka, kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita suka. Berjalan begitu betul kehidupan dia. Betul tak? Jadi macam mana kita nak olahkan supaya kita tak memandang yang tu. Kalau kita selagi kita mandang, aku nak senang je lah, aku tak nak susah, maka kita pasti akan datang. Susah senang akan berlaku.
Kita takkan bila-bila akan melainkan kita tahu tak duduk antara kedua tu, duduk dengan siapa yang menciptakan senang dan susah, mulia dan kita duduk kat dia tadi, baru kita tahu, ya Allah, sini tempat dia. Ya, nanti bila kita dah duduk sini, kita selamat, jangan kita keluar gitu. Benda ni akan keluar, dia akan bawa kita keluar dengan, oh kau ni bagus lah, dia muliakan kita. Kita pun terbujuk dengan mulia, dia bawa mulia, lepas tu pap dia jatuhkan kita, hina pula. Dah kita dah duduk antara kedua pelik dah tadi. Berhati-hati. Tu tetap minta Allah Ta'ala, tetap duduk dengan irji'i ilah. Ya Allah, aku takut ya Allah. Banyak kali dah aku kena ya Allah. Aku duduk ada diri je aku nak jadi mulia Allah. Ada diri je kemuliaan akan datang. Kemuliaan yang ada diri kita tu, kemuliaan tu datang tu akan rosakkan kita. Dia hidangkan kita dengan kemuliaan. Itu tandanya. Jadi jangan salahkan kemuliaan tu. Salahkan mengapa diri kau keluar daripada makam Allah Ta'ala tu. Ibaratnya gitu. Nanti mula-mula memang dia ajakkan kau kemuliaan dulu. Engkau pun best. Lama-lama dia tunjukkan rosak dia tadi. Sebab engkau dah keluar. Jadi tu Allah sayang kita. Kembalilah. Kalau kau nak tenang balik, kembali. Jadi kita dah tahu, Rasulullah kata orang mukmin ni tak jatuh lubang 2 kali. Jadi kita dah kena macam tu, takut tak kita? Jadi kita tak nak lagi terbujuk lagi dengan kemuliaan. Kita tutup pintu kemuliaan. Kita memakai pintu maknanya kehinaan, iaitu selalu dengan tak apa orang hina ke apa benda ke, kita tak peduli orang puji ke, yang penting kita dengan pencipta tu tadi, yang menciptakan mulia dan hina tu lebih mulia lagi daripada kemuliaan tu tadi. Kita duduk bertolak, ya tolong ya Allah, ya Allah, takut aku ya Allah, engkau tahulah ya Allah, bila aku berpisah dengan engkau, aku tak rasakan, maknanya aku rasakan keakuan diri aku, malangnya nasib aku ya Allah, engkau dah bagi aku kefahaman ya Allah, tolonglah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tolonglah ya Allah, tolong ya Allah. Jangan ulangi lagi, dulu aku dah jadi teruk ya Allah, engkau dah selamatkan, tolong jangan bagi aku balik pada tu lagi ya Allah. Aku nak tetapkan aku dengan kau, lebur dengan kau ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku tak mampu ya Allah, kejapkan aku, kejap dia berubah ya Allah. Engkau tahu ya Allah, aku bukan nak gitu. Sebab engkau dah selamatkan aku ya Allah, tolong. Kita merayu pada Allah supaya kita dapat tetap. Allah nak dengar rayuan kita tu. Maknanya hamba-Ku dah faham. Akulah tempat yang boleh menetapkan dia. Minta ya Allah selalu, ya Allah tolong daim lah ke. Nak ya Allah, tolong ya Allah. Janganlah bagi aku keluar dengan kau ya Allah. Engkau tak pernah tinggalkan aku yang tinggalkan kau. Engkau tak pernah ya Allah berpaling pada aku yang berpaling ya Allah. Tolonglah ya Allah. Apa pun yang kau buat berlaku padaku, tanda kau sayang kepada aku ya Allah, tanda kau cinta kepada aku ya Allah. Walaupun ujian tu kita rasa berat kan, tapi sebenarnya Allah bagi tu tanda Allah cinta pada kita. Kita tak faham, kadang kita tengok beratlah ujian ni ya Allah, tertekan aku ya Allah. Sebenarnya itu Allah bagi supaya Allah tu cinta kasih, dia nak menarik kita supaya tetap dengan dia. Supaya kita tidak cinta kepada yang lain. Jadi dia cara Allah Ta'ala tu sayang kita, cara dia stopkan kita tu supaya jangan cinta selain daripada yang lain pada Allah, ataupun lebih. Allah akan buatkan ujian tu tadi, itu satu hadiah daripada Allah. Kita tak faham, kita rasa ya Allah beratnya. Cuba kita ubahkan tadi, ya Allah apa pun yang kau buat ini yang terbaik untuk aku ya Allah. Tak ada yang tak baik. Walau ujian ni berat ya Allah, tolong tetapkan aku dengan kau ya Allah. Tolong ya Allah, aku tak mampu nak hadapi ujian. Tak mampu, walau kecil walau besar pun aku, tanpa engkau ya Allah aku tak mampu. Berubah nanti jiwa aku. Walaupun kita kata tu kecil, cakap besar, aku dah biasa. Kena kita. Sebab kecil besar tu tadi adalah dia juga yang nak selesai, bukan kita.
Dia juga. Kadang-kadang kita dah biasa besar, kecil kita gagal ujian. Jadi jangan kita sombong, jangan kita merasa kita hebat. Kita tak punya apa-apa, fakir. Kecil ke besar ke, kita tetap kata, ya Allah tolonglah, ya Allah selesaikan semua ujian kecil ke besar ni. Aku tak mampu ya Allah, tanpa Engkau ya Allah. Jangan ada rasa kedirian aku ya Allah. Memang aku tak mampu, walau dirian aku pun aku tak mampu hadapi ujian. Melainkan leburkan aku ya Allah. Engkau yang membuatkan ujian tu, Engkau sendiri yang menghadap. Ya Allah, duduk kat situ. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita dapat bawa watak ni tadi dalam kehidupan kita. Maknanya inilah yang makna Rasulullah SAW nakkan kepada umat dia. Berdoa Rasulullah SAW supaya kita tetap dengan Allah. Sangat Rasulullah berkeinginan kita ni selalu dengan Allah. Rasakan wujud hanya Allah. Sebab Rasulullah sendiri pakaian ni gitu, tak ada kedirian dia. Dia merasakan Allah je, tak ada diri dia dah. Muhammad tu maknanya sifat dia dah gitu. Dia dah tak ada rasa diri nama. Nama tu sifat dia. Aku ni sifat dia, bukan aku tak ada dah. Esa zat dia, esa sifat dia, esa afal dia, esa asma dia. Semua esa. Satu tunggal, tak ada aku. Dia je semua. Lebur semua aku. Aku tak ada. Nama aku tak ada. Dia. Nama aku pun dia bagi. Dia lah tu. Tenggelam. Dan nama-nama apa yang ada tenggelam dengan nama Allah. Nama asma tu. Bentuk-bentuk apa yang pada aku pun tak ada. Tenggelam dengan bentuk yang membentukkan tu tadi. Dia yang ada membentuk. Yang membentukkan kita tu je sebenarnya yang kita tahu. Kemudian hilang lagi apa ni sifat. Tak ada sifat aku tadi. Melainkan sifat Engkau. Yang Engkau suruh tajalikan pada diri aku. Aku tak ada apa. Dan tak lain semua sekali adalah hak. Awalu, akhiru, zahiru, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, semuanya meliputi atas sekalian alam. Dia punya olahkan semua sekian alam. Sekian alam apa? Dia yang olahkan. Surga, neraka, iblis apa semua dia yang olahkan. Daripada dulu bila-bila azali abadi bila-bila dia lah. Kun fayakun berjalan terus kebesaran keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nampak lain dalam sekian alam ni, semua kita nampak semuanya mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Tak ada lagi kita kata ada lagi ni tak ni ya, tak ada. Semuanya kita dapat mengesakan Allah, mengagungkan dengan cara masing-masing. Insya-Allah ya. Jadi bagi kefahaman oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin al-mukasyafa wa ibnu fuqarah ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama menceritakan tentang diri keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak jemu-jemu kita menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, diri keesaan zat Allah Subhanahu wa taala, iaitu tak ada kedirian diri kita, yang ada hanya Allah. Jadi itu yang sebenarnya keberuntungannya, kita sentiasa kita tidak jemu-jemu dan kita sentiasa menghargai apa yang Allah Taala nak sampaikan ni, dan apa yang Allah Taala nak ceritakan ni, kita amat menghargai. Itu yang dikatakan asyik pada diri dia sendiri, asyik pada diri keesaannya sendiri, diri dia sendiri. Itu sebenarnya dia nakkan lagi satu keasyikan, dia nakkan satu keasyikan, dia nak lagi keasyikan. Sebab itulah sifat yang dikatakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang sifat keesaannya itu ketunggalan, itu keasyikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diri dia lah, bukan diri kita. Kita tak ada. Yang kita ceritakan apa yang kita ceritakan kita ni nak menunjukkan keesaan dia lah tu. Itu dia sebenarnya. Jadi alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sekadar kefahaman yang sebelum ni lah, sebelum saya sendiri lah, sebelum saya diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, saya sekadar orang kata apa, tak ada alhamdulillah saya amat bersyukur Allah Taala letakkan qadar saya ni, tak adalah ketinggian pendidikan saya ni, tak adalah terlalu tinggi sangat apa semua, tak ada. Biasa je lah orang cakap, biasa je. Tapi asas sikit-sikit je sekadar itu. Tapi itulah yang paling saya bersyukur, paling saya amat bersyukur. Sebab diberi sikit itulah saya tidak mengagumi apa yang Allah Ta'ala bagi kefahaman tu. Sebab apa? Kalau kita
ya Allah, saya tak tahulah kalau saya, jelah macam-macam lah saya nak cakap. Dia bagi ketinggian mana-mana luar negara ke apa, saya rasa saya lebih sesat lagi saya rasa, kan. Tapi itulah, ini pun ini dikatakan qadar yang Allah Ta'ala bagi ni amat apa kata tu, bahagialah bagi saya. Jadi itulah yang dikatakan keseronokan bersama Allah Subhanahu Wa Taala, keseronokan. Kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita sentiasa tetap dengan sistem Allah Subhanahu Wa Taala yang dah lama kita tinggalkan, dah lama pula kita ikut sistem yang dikatakan, terus terang kita cakap, sistem Yahudi kita dah lama ikut. Jadi kita kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Maha Pencipta tu sentiasa menunggu kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan masa yang terlalu singkat ni. Masih lagi Allah Taala memberi peluang lagi untuk kita nak supaya kembali kepada Dia. Wa qadara rabbuka alla ta'budu, bukan kita cakap je. Saya pun sebenarnya macam Ustaz cakap, bertanggungjawab apa yang saya cakap bukan ni. Sebab saya takut, saya sendiri takut. Maknanya apa? Takut adanya kedirian diri kita. Maknanya kita tak laksanakan apa yang dikatakan di sistem Allah SWT. Dan kita banyak benda yang kita tak mampu. Memang betul. Sebenarnya tu. Jadi kita sentiasa takut dan mengharap keesaan Dia je tu. Jadi itulah, saya bukan sekadar saya cakap je, tapi yang Ustaz bagi tahu pun, Ustaz pesan bertanggungjawab apa yang telah kita sampaikan ni. Memang betul pun. Sebab itu datang daripada khatir Rabbani tadi tu. Benda itu yang Allah Ta'ala nak sebenarnya. Jadi kita ikut sistem Dia, seronok ikut sistem Dia sebenarnya. Tuan-tuan rasalah sendiri keseronokan tu. Kalau kita tak mulakan, tak tahulah sampai bila kita nak bertanggung-tanggung kan. Ini pun dah singkat dah masa dah ni. Jadi saya itulah, saya mendoakan semua sekali yang mendengar YouTube ni, rakan-rakan seperjuangan, sama-sama kita sentiasa hidup dalam berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Itu tadi apa yang dicakapkan oleh saudara kita tadi, pada luahan kerohanian daripada lintasan khatir Rabbani suci, insyaAllah sama-samalah kita dapat amaliakan untuk menunjukkan keesaan Allah. Dia memuji diri, dia membesarkan diri, dia mengesakan dirinya sendiri. Itu hal yang tujuan sebenarnya, bukan kita, tapi kita memahami bahawa Dialah sebenarnya yang Qul huwallahu ahad. Dia yang mengesakan dirinya, cukup sempurna, sejak azali, abadi, awal, akhir, zahir dan batin. Dialah esaan Dia. Dan kita dengan sebab berani kita mengatakan, sebab keberanian itu datang bila keyakinan. Keberanian itu, bila kita jadi berani itu sebab keyakinan bahawa yang bercakap itu bukan Dialah. Jadi maka itu kita bercakap bukan kita, tapi keyakinan Dialah yang bercakap. Bukan kita. Kalau duduk kat kita memang kita tak mampu, tapi bila keyakinan yang Dialah yang mengatakan dirinya, maka di situ kena duduk. Aku ni sama, namun kepadaku dibagi oleh Allah jadi wahyu tu tadi, Dia itulah yang akan mengajak kepada kita semua sebenarnya menunjukkan ilahun wahid. Sama-sama maknanya Dia mengarah kepada semua sekali keadaan alam ni, ilahun wahid, mengesakan Allah. Tak ada yang tidak mengesakan Allah. Dari itu tak ada lagi kita nak mengatakan dia ni bercakap benar, dia ni cakap dusta. Tak ada. Sebab istilahnya mana kita dah dengan, masalah kita tak dengan Dia, kedirian kita akan mencari mana yang betul, mana yang salah. Betul? Kita akan cari, maknanya jadi macam apa? Hakim. Kita nak hukum orang ni salah, orang betul. Jadi kalau hidup kita ni ada perjalanan itu, kita akan payah. Dalam diri kita lah tu maknanya. Jangan kita meletakkan hukum-hukum tu pada orang lain. Dia ni tak betul, dia ni betul. Jangan orang lain. Hukum tu untuk pada kita. Macam mana nak dihukum pada kita? Bila ada rasa kedirian kita tu hukum pada kita.
Tu kalau ada kedirian kita hukum diri kita, itu bagus. Tapi kalau kita dah duduk di luar, kita ada rasa kedirian, kita akan cari hukum orang ni, hukum ni. Kita akan cari betul aku, dia tak betul. Balik-balik tu je kita ulang balik. Penat kita. Tapi bila kita duduk kat indah tadi, adalah dengan dia tu tadi, kita dah tak ada lagi dah. Dalam diri kita adalah memberesi supaya jangan diri kita ada. Sebab bila ada, kita telah dihukum. Sebab kita telah menghukum diri kita sebab adanya rasa kedirian. Jadi hukum tu adalah untuk kita bila kita rasa ada kedirian kita. Jadi macam mana nak ajar diri kita jangan ada diri kita je automatik hukum diri kita salah. Tak payah lagi nak cerita kita nak bawa jauh-jauh, tak payah lagi nak adakan orang supaya siapa betul lah, tak payah. Kita ada dia rasa diri tu dah salah tu. Jangan lambat-lambat, benda lain sambar nanti. Dia sambar kita, lagi kita hayal, lagi hancur kita. Jadi cepat bila nak rasa ada diri, cepat ya Allah. Macam mana nak ajar dia itu? Detect dia tadi. Orang yang apa? Waliman khafa maqama rabbih jannat. 2 anugerah daripada Allah. Kenikmatan yang daripada Allah. Orang yang khauf, yang takut. Takut macam mana? Dia nak rasa diri pun dia takut. Mana orang tu dah memiliki kenikmatan yang besar di sisi Allah. 2 kenikmatan. Di dunia dapat, nanti di pindah alam mana pun tetap dia dengan Allah. Jadi olahkan. Ya Allah. Baru kita tahu nanti, ya Allah. Tolong ya Allah. Cukup kita bertambah takut. Sampai jadi menggigil kalau kita apa? Menggigil ketakutan orang tengok, kenapa dia tiba-tiba menggigil? Ataupun orang terintai lah. Rupanya dia, kenapa dia bila nak rasa kedirian dia rasa macam sakaratul maut. Dia rasa macam menggelitik-gelitik. Risau dia. Dalaman dia nak lawan, tolong ya Allah, aku ni nak menimpa malapetaka ya Allah. Bila dia rasa dia rasa tu, ini malapetaka besar nak sampai ya Allah. Tolonglah selamatkan aku ya Allah, aku nak rasa dia macam tu sekali. Tak ada harapan lain yang boleh tolong kau ya Allah. Dia dah betul-betul marah pada Allah. Bagi dia nak rasa ada diri pun dia dah. Apa punca ni aku ya Allah je. Dia cari ya Allah. Allah tunjukkan engkau tadi ni ada ni engkau cakap. Dia mudah dia nampakkan punca-punca oleh Allah Ta'ala yang mengatakan engkau dia mudah terkeluar dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ajarkan skill-skill dia tu. Jadi di situ nanti kita dapat wazidnahum huda, petunjuk-petunjuk Allah tadi dalam kita. Tak apalah, kita baru kita tahu berkehidupan betul kita dengan Allah. Berkehidupan betul dengan Allah di dunia. Ada orang sampai dah meninggal pun tak berkehidupan dengan Allah. Uzubillah. Tapi dia tak sedar. Dia ingat aku banyak amalan yang nanti aku dapat ni. Sedangkan Nabi dah cerita orang tu 60 tahun ibadah, sejengkal lagi, setapak lagi nak masuk syurga. Allah suruh malaikat datang, Allah dah tahu, suruh soal dia dengan sebab apa dia masuk dalam syurga sekejap lagi ni. Ternyata orang tu memang tak kenal Allah. Dia kata sebab amalan aku 60 tahun memang layaklah aku. Ya Allah. Jangan sampai ganti itu. Rasulullah ceritakan tu bukan tak bagi beramal. Jangan sampai engkau bersandar dengan amal. Engkau buat amalan tu tapi jangan kau kena tahu sandaran kau tetap aku boleh beramal 60 tahun, 1000 tahun pun kerana rahmat engkau ya Allah. Bukan kerana aku hebat. Tak ada. Itu nak betul-betul tahu. Orang yang berpegang begitu, dia walaupun dia amal dia sikit, tapi Allah ridha. Allah suka. Sebab dia tak mengatakan dia boleh beramal tu dia punya, ini semua rahmat. Sukalah Allah Ta'ala. Terimalah, pastilah. Pasal kita sandarkan kepada kita boleh buat amal tu sebab bukan sebab kita. Ini kita mengaku, kita cerita kat orang, aku beramal banyak ni, aku gini. Dah kita rasa itu yang bahaya tu. Itu yang serugi-rugi manusia. Dia menyangka amalan-amalan dia, rupanya dia dah mengangkat diri dia. Dia kata, bukannyakah itu aku yang berkehendak untuk berbuat gitu. Berkehendakkan rasa kepada engkau
untuk bersedekah pada orang. Kalau aku kehendak aku tak bagi pada engkau untuk sifat Rahman Rahim, kau takkan nak berkeinginan sedekah. Ini kau mengaku, aku yang bagi kau mengaku. Nampak sangat kau tak kenal aku. Padahal aku, kau duduk kat mana? Jadi sudah-sudah, jangan buat pengakuan ada diri. Itu memang dah kalimat kita la ilaha illallah, peganglah. Tu asas. Tak ada dia semua. Macam mana kita nak olah dalam kehidupan kita lagi? Terus. Kalau kita terus bermain dengan hayalan kita nak ganjaran. Bukan saya cakap tak ada ganjaran. Memang ada syurga. Apa Allah dah janjikan balasan. Tapi kita jangan sandar duduk situ. Sandaran kita amanu. Allah tu lah pencipta segala ganjaran tu adalah Allah. Jadi duduk di situ dulu, baru kau pasti wadkhuli jannati. Kau nak masuk surga mana-mana. Tapi ridha aku, kenal aku, ridha aku. Kalau kau tak kenal aku, macam mana kau nak tahu aku ridha tak ridha? Tapi kau dah kenal aku, kau tahu. Kau akan cari ridha Allah je dalam hidup ni. Apa pun kau buat, kau rasa yang engkau ya Allah. Engkau lah. Itu ridha Allah, ridha lah. Kalau kau buat amal macam mana hebat pun, sikit ke banyak, kau tak ini engkau yang suruh aku berbuat ya Allah. Bukan aku yang hebat ya Allah. Itu Allah ridha. Itu ridha Allah. Allah suka lah. Tapi kalau kau cakap, aku yang buat ni, aku ya ni, aku kau tak ada aku, kau tak apa. Itu mana kau memakai pakaian Allah. Tengok macam mana iblis tu. Dia punya, aku daripada api, Adam daripada tanah. Ngapa aku nak hormat dia? Nampak? Takab? Padahal kita ni sama je. Walaupun api ke air apa, sebenarnya kita ni sama nak menjahirkan Allah suruh zahirkan api lah. Jadi kita tahu. Tapi dia tak, dia rasa dia lebih mulia daripada api. Dia tu daripada tanah ni bawah, api lagi tinggi. Dia fikir dia lagi. Itu masalah dalam hidup kita. Kita membeza-bezakan. Pasal ada diri kita, kita akan beza. Orang ni baik, orang ni buruk. Kita lebih baik. Habis kita. Tapi kalau kita tak ada kerjaan kita nampak semua sama. Semuanya adalah ciptaan Allah. Menunduk pada posisi masing-masing. Ada mulia, ada hina, ada tinggi, ada rendah. Kita nampak siapa yang menciptakan tinggi rendah tu? Kita duduk kat situ. Jadi kita tak ada rendahkan orang. Tak ada. Hidup kita sentiasa untuk bawa manusia mengesahkan Allah. Kita risau orang tak ingat pada Allah. Kau amal macam mana pun kita tengok macam mana kepahaman dia dengan Allah. Masih kurang, belum selamat lagi. Kalau kau sekadar beramal tonggak-tonggak, itu bagus, tapi belum lagi sempurna selagi kau tak menyerahkan keikhlasan. Engkau lah ya Allah yang berbuat. Ikhlas tu makna fana tu. Ikhlas tu makna lebur segala amalan yang kau dah buat, kau leburkan. Kau tak ingat itu semua, kau tahu Allah punya. Ikhlas tu. Dan kau meragui lagi keikhlasan kau. Itu lagi tinggi. Kita ya Allah, takut tak ikhlas ya Allah. Masih bukan tak yakin. Kita nak mantap, ikhlaskan aku ya. Engkau yang buat ya Allah. Kita nak minta Allah supaya. Jadi kita meragui keikhlasan kita lagi. Kita tak mengaku-ngaku aku orang yang ikhlas, tak. Kita cuma ya Allah, aku tolonglah jadikan aku hamba Engkau yang mukhlisin, yang betul-betul ikhlas. Sini nak. Belum kau 6. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan adalah sekedirian. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.